Mangsa COVID-19 meningkat walaupun darurat. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 adalah bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19, terutamanya setelah berlakunya kluster Sri Petaling, kata Menteri Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Tindakan kerajaan membuat PKP ketika itu adalah berikutan kerajaan belum lagi memperhalusi kaedah-kaedah yang sewajarnya dibuat bagi menangani masalah penularan wabak COVID-19. Semasa itu, kerajaan sedang dalam fasa work on progress mengkaji SOP yang boleh diguna pakai untuk menjalankan aktiviti dengan memberikan keseimbangan kepada aktiviti ekonomi, fizikal dan sosial, katanya. Menurut beliau, pelaksanaan PKP tersebut telah berjaya menurunkan lekuk penularan wabak COVID-19 dan mencegah daripada berlakunya gelombang kedua penularan wabak tersebut. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim pada 5 November tahun lalu ketika mesyuarat ketiga Penggal Ketiga Parlimen ke-14. Lepas itu, kerajaan buat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, kemudian Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang diteruskan dengan PKPP sejak 1 September sehingga 31 Disember 2020 sebagai langkah dasar keluar exit strategy. Beliau berkata pendekatan PKPP ini dilaksanakan untuk memberi keseimbangan di antara aspek keselamatan, kesihatan dan juga dari sudut aktiviti ekonomi supaya ia boleh berlangsung dan tidak terjejas. Tetapi semua yang dibuat yang kononnya exit strategy itu gagal. Kes positif COVID-19 dan bilangan kematian semakin meningkat. Kerajaan pun mengisytiharkan darurat pada Januari lalu, kononnya untuk membendung peningkatan penularan wabak COVID-19. Tetapi itu pun ternyata gagal. Akibatnya, pengisytiharan darurat terus dipertikai. Ia dianggap hanya satu kaedah untuk menghalalkan penjarahan harta negara. Contohnya, dana kumpulan wang amanah negara KWAN sebanyak RM5 bilion dikatakan untuk tujuan berhubung COVID-19. Kononnya, ia dapat mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan melalui pemberian vaksin yang lebih besar dan menyeluruh. Bunyinya sangat merdu didengar. Namun, sehingga kini rakyat tidak jelas benarkah semua RM5 bilion dana KWAN dibelanjakan untuk menjamin masa depan Malaysia menerusi vaksin COVID-19 seperti yang diwar-warkan. Apa jaminan bahawa dana terkumpul KWAN sebanyak RM19.5 bilion itu tidak akan terus dijarah jika COVID-19 terus meningkat dan darurat dikekalkan? Untuk rekod, situasi terkini kes COVID-19 pada 25 Mei 2021 ialah sebanyak 7,289 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan 525,889 kes. Sebanyak 3,789 kes telah pulih menjadikan 460,062 pesakit telah pulih dan discharge. 60 kes kematian dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kematian sebanyak 2,369 kes. Exit strategi itu ternyata gagal 100%. Walaupun sebelum Menteri Perikatan Nasional begitu bangga berkata kerajaan dapat mengawal pandemik COVID-19. Sehingga kini rakyat masih tertanya-tanya apa tujuan pengisytiharan darurat sehingga mengheret istana ke kancah pertikaian tentang Perlembagaan Persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong di Mahkamah. Rakyat tak nampak bagaimana darurat membantu untuk mengurangkan peningkatan bilangan mangsa COVID-19. Mereka kekal menjadi kes-kes yang dibilang setiap hari. Sedih.